Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita mulakan kelas kita pada petang ini dengan bacaan muallaf kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baca doa jangan tak perlu buka audio. Ustaz kena tekankan benda ni. Penilaian ramai yang tak lepas nak baca doa itu di sekolah di Siti. Jadi walaupun Ustaz tak Ustaz baca doa ikut bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahim wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi alhamdulillah alhamdulillah. Yang pertama masa perlu kita ini duduk fokus pada waktu yang sesuai, sama ada lepas solat contohnya paling senang berzikir, iaitu kita kembalikan puji-pujian kepada Allah Subhanahu bagi nikmat kepada kita setiap hari dengan macam-macam nikmat kesihatan, nikmat panca indera, anggota tubuh badan kita yang masih lagi nikmat yang Allah SWT berikan kepada mereka. Jadinya kita sebagai orang Islam dan orang yang beriman wajib kita mengembalikan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik, alhamdulillah. Jadi insya-Allah kita akan teruskan kelas kita pada petang ini, yang kelas subjek akidah. Baik, untuk subjek akidah kita hanya tinggal dua tajuk kecil, dua tajuk yang akhir, iaitu yang kita akan masuk belajar pada hari ini. Kalau tak sempat kita akan sambung pada hari Sabtu nanti. Sabtu nanti akan ada tuition. Jadi tuition kalau tak salah giliran untuk subjek akidah minggu ni. Jadi kita akan sambung kalau tak sempat diselesaikan pada petang ni lah. Okey, baik. Jadi insya-Allah kita ada dua tajuk lagi. Yang pertama tajuk dengan sifat Rasul. Sifat seorang Nabi. Soalan yang sama dah ditanyakan di dalam pentaksiran UPKK. Betul tak? Ingat lagi tak? Berkenaan yang pertama sifat wajib bagi Rasul, kemudian yang kedua sifat mustahil. Kemudian di hujung nanti selepas sifat mustahil, sifat harus bagi seorang Nabi. Adapun sifat harus ni senang sahaja. Secara kasarnya permulaan sifat wajib itu sifat, nama pun sifat wajib. Wajib maksudnya apa? Mesti ada. Tidak boleh tidak ada. Makanya sifat yang wajib ada pada setiap Nabi dan Rasul. Okay, baik. Kemudian yang kedua sifat mustahil. Mustahil itu daripada perkataannya sendiri. Sifat yang tidak patut, apatah lagi mustahil ada pada seorang Nabi. Dalam arti kata untuk menyampaikan wahyu dan juga dakwah kepada umat seluruhnya. Okay, baik. Jadi insya-Allah kita akan tengok slide yang Ustaz dah kongsikan berkenaan dengan tajuk kita pada hari ini. Baik, kelas akidah tahun 5. Itu kita akan sambung pelajaran yang keempat, sifat wajib bagi Rasul. Sifat wajib bagi Rasul. Okey, baik. Baik, seperti Ustaz sebutkan tadi, pengertian ataupun apakah yang dimaksudkan dengan sifat wajib bagi Rasul. Baik, sekejap. Okey, baik. Sifat wajib bagi Rasul, iaitu sifat wajib bagi Rasul ialah sifat-sifat kesempurnaan. Sifat-sifat kesempurnaan yang wajib ada pada diri para Rasul.
Dan sifat ini bukanlah bermaksud eksklusif, hanya ada pada para rasul. Bahkan kita sebagai umat Nabi pun kita boleh ada sifat begini dan kita perlu berusaha ada sifat-sifat begini. Perlu ada juga usaha untuk kita bersifat seperti mana sifat seorang rasul. Walaupun tidak sampai tahap kesempurnaan sifat seorang rasul, tetapi bukan bermaksud itu sifat yang khusus bagi mereka sahaja. Dalam arti kata lain, ini beberapa, walaupun banyak lagi sifat-sifat kata apa, adab-adab dan akhlak yang mulia lagi terpuji. Maka ini beberapa, ini 4 yang utama yang ada wajib bagi setiap rasul itu, sebagai lambang sifat mulia lagi terpuji. Jadi kita sebagai umat Nabi SAW, sekurang-kurangnya, letak lebih lagi, sekurang-kurangnya 4 sifat ini jangan kita tinggalkan untuk kita cuba biarkan kita hiasi diri kita, kita pakaikan diri kita dengan sifat ini. Maka sifat-sifat itulah yang 4 yang biasa kita, insya-Allah semua orang dah tahu dan semua dah jawab semasa pentaksiran di PKK baru ni, iaitu as-sidq ataupun as-siddiq. Siddiq iaitu membenarkan ataupun berkata benar. Minta maaf, bukan membenarkan, berkata benar, apatah lagi dari segi segalanya, perbuatan, perkataan dan juga tingkah laku sebagai seorang Nabi. Kemudian yang kedua, al-amanah, iaitu jujur dalam bahasa Melayu kita. Kemudian at-tabligh, iaitu menyampaikan, daripada perkataan balaghah. Balaghah ni membawa ataupun memindahkan. Bolehlah balaghah ini membawa. Maka tabligh ini kita menyampaikan apa yang Nabi SAW bawa daripada diterima wahyu daripada Allah SWT, maka Nabi SAW sampaikan kepada umatnya. Kemudian yang terakhir, sifat yang keempat, al-fatanah, iaitu bijaksana. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Benar, jujur, menyampaikan dan juga bijaksana. Baik, kita tengok apakah hukum kita mempercayai sifat wajib bagi Rasul. Maka umat Islam seluruhnya wajib mempercayai. Wajib kita ini mempercayai sifat-sifat wajib bagi Rasul. Tidak sah keimanan kita jika kita tidak beriman dan yakin bahawa setiap Rasul itu mempunyai sifat-sifat begini. Dan juga sifat-sifat terpuji yang lainnya, sifat-sifat mulia yang lainnya. Kemudian para Rasul mestilah mempunyai sifat wajib ini kerana tugas kerasulan hanya akan sempurna jika Rasul mempunyai sifat-sifat tersebut. Okay, baik. Seterusnya kita tengok sifat yang pertama. Sifat wajib as-sidq. As-sidq. Baik. Saya nak minta yang pertama, Syafiq Chong, sila bacakan. Jadi Syafiq, sila. Ya. Sifat wajib. Sifat wajib as-siddiq. Baik, maksudnya? Maksudnya benar. Ya, sekali lagi, satu lagi ni. Segala pengakuan. Segala pengakuan pengkhabaran dan perbuatan Rasul benar. Ya. Dan yang terakhir, para Rasul. Para Rasul menyampaikan segala yang dikehendaki Allah. Baik, terima kasih Dan Syafiq, bagus. Baik, jadi semua boleh tengok maksudnya as-sidq itu maksudnya benar. Pengakuan apa yang Nabi sebut, pengkhabaran apa yang Nabi ajarkan dan perbuatan Rasul itu menjadi semuanya benar. Maka dengan sebab itulah kita ini mencontohi Nabi SAW, bukan sekadar apa yang Nabi sebut, perkataan Nabi yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, bukan juga sekadar pengkhabaran apa yang Nabi sampaikan, tetapi juga dari segi perbuatan Nabi SAW, dan juga pengakuan, namanya at-taqrir, pengakuan ini. Ini definisi yang Ustaz sebutkan tadi, ini definisi bagi hadis.
Hadis itu apa? Semua orang dah belajar dan juga dah hafal hadis, betul tak? Daripada tahun lepas permulaan untuk belajar subjek TQS lah, tahun 4, tahun 5 awak dah hafal hadis-hadis. Baik, hadis itu apa? Hadis itu ialah perkataan, perbuatan dan pengakuan. Perkataan apa yang Nabi sebutlah, qala Rasulullah SAW, apa yang awak baca itulah qala, itu matan hadis itu perkataan Nabi. Atau perbuatan. Perbuatan iaitu yang mungkin Nabi tidak sebut tetapi para sahabat lain cerita Nabi buat apa. Yang sahabat lain cerita. Sebagai contoh, dalam bab solat, Nabi SAW ada masa Nabi ajar bagaimana solat sepatutnya buat begini. Rukunnya begini, bacaannya begini. Ada riwayat-riwayat hadis dalam bab solat, sahabat yang cerita, aku mendengar Rasulullah membaca ini, aku melihat Rasulullah buat begini. Jadi melihat perbuatan. Itu perkataan dan perbuatan. Kemudian yang ketiga, iaitu at-taqrir, pengakuan. Pengakuan ni apa? Sebagai contoh, Nabi tidak menjawab ya atau tidak. Kalau menjawab, maksudnya itu jadi perkataan. Tetapi Nabi mengiyakan, sama ada Nabi senyum, ataupun Nabi geleng kepala, ataupun Nabi diam, ataupun Nabi sedih. Maka pengakuan ini juga menjadi hujah ataupun sumber kepada hadis, sumber hukum juga. Sebagai contoh, ada satu ketika para sahabat tangkap satu binatang nama dia dhab, biawak dhab. Tahu kan? Biawak dhab ini, biawak di padang pasir. Bukan biawak belakang rumah kita tu. Yang tu bukan. Biawak dhab ni nanti boleh Google, tengok macam mana bentuk dia, macam mana sifat dia. Baik, binatang biawak dhab ini, setakat Ustaz tahulah, satu-satunya biawak yang kita boleh makan. Halal makannya. Walaupun mungkin awak dengar perkataan biawak tu macam pelik je biawak boleh makan Ustaz. Kalau tukar istilah lain pun boleh. Binatang padang pasir. Cicak padang pasir. Pelik juga. Boleh ke makan cicak? Tak, ini khusus ini. Namanya dhab. Macam ni ejaan dia kalau dalam tulisan Jawi, huruf dhad, ba. Dhad, ba. Dhabbun. Kalau dalam ejaan dirumikan, boleh eja DHAB ataupun DHOB. Awak tengah Google sekarang kan Aziz? Jangan Google sekarang. Nanti catat dulu, nanti Google lepas habis kelas. Baik, maka binatang dhab ini, biawak padang pasir ini, Ustaz dah pernah makan. Alhamdulillah, sedap rasa dia. Siapa yang tak pernah rasa, nanti bolehlah try. Cuba cari kat Shopee, ada tak orang jual. Okey, baik. Jadi binatang dhab ini satu hari sahabat Rasulullah SAW ajak Nabi makan. Masak, mereka tangkap, mereka masak, kemudian mereka hidangkan. Kemudian mereka makan beramai-ramai. Kemudian Nabi tanya, itu apa tu? Maka para sahabat bagi tahu, ini binatang biawak padang pasir namanya dhab. Kemudian para sahabat ajak Nabi makan. Cumanya Nabi tak kata tidak. Nabi kata ini makanan yang tidak biasa aku makan. Tapi Nabi tengok para sahabat pun tak apalah makanlah. Maka Nabi lihat para sahabat lain makan tu, Nabi tak kata, tak tunjukkan apa pada sahabat. Nabi diam saja dan membiarkan para sahabat makan. Bermaksud itu salah satu contoh pengakuan Nabi. Nabi membiarkan, maksudnya Nabi okeylah, maknanya benda itu halal, boleh dimakan. Berbeza kalau Nabi tiba-tiba tunjuk, geleng kepala, ataupun Nabi marah. Apatah lagi kalau Nabi larang. Itu baru bermaksud larangan. Tapi tidak, ini bentuk pengakuan. Maksudnya Nabi diam sahaja, maksudnya okey. Ada maksud Nabi gembira dalam peristiwa yang lain, Nabi sedih ada peristiwa yang lain. Maka segalanya itu pengakuan, disebutkan pengakuan ataupun at-taqrir. Makanya tadi tengok ni, segala pengakuan Nabi tadi, perkataan Nabi, perbuatan Nabi itu semuanya adalah benar. Sebab itulah seorang Nabi itu dipandu oleh Allah SWT. Maka tidak ada yang tidak benar di dalam perbuatan Nabi itu. Kemudian seterusnya Rasul menyampaikan segala yang dikehendaki oleh Allah SWT. Okey, baik, kita tengok slide yang seterusnya. Okey, baik. Ustaz nak minta yang seterusnya, yang jarang-jarang dapat panggil baca ni, Ustaz akan panggil ni. Dah biasa baca Ustaz, bagi laluan kepada kawan-kawan lain. Okey, boleh. Ustaz nak minta Khairul Aqsa. Khairul Aqsa boleh? Khairul Aqsa. Sila baca. Salah. Kita pandai baca sangat. Tak apa, cuba. Ustaz akan bantu. Yang mana? Yang ini. Boleh nampak tak Ustaz tunjukkan ni? Bermula pada atas ni. Dalil. Dalil
Dalil Naqli. nakli. Baik, ini kata bahasa Arab ni, dalil naqli itu bukti dari segi daripada Al-Quran ataupun hadis Nabi. Baik, yang ni boleh baca. Aqsa dah boleh baca Al-Quran kan? Kita baca. Wa ma yatikum Yantiqu yang tiku anil hawa baik. in huwa illa wahyu wah wah Wahyu yuha. wahyu yuha. Surah apa tu? Surah An-Najm. Surah An-Najm. Okey, baik, ayat 3 dan 4. Okey, baik, baca maksudnya. Aqsa maksudnya dan dia Rasulullah tidak berkata-kata mengikut hawa nafsu. ya, hawa nafsunya. Hawa nafsunya. Okey, baik, sambung. Semua Yang diperkatakan tidak la tidak tidak lain tidak lain ha hanyalah wahyu yang sama juga bunyi perkataan ni. Diwahyukan kepadanya. Okey, baik, bagus Aqsa. Terima kasih. Okey, baik, maka kita tengok macam mana dalam surah An-Najm Allah SWT sendiri berfirman. Allah sendiri yang bagi jaminan kepada mereka yang memberi jaminan ke atas Nabi SAW. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan tidaklah Nabi itu akan berkata-kata mengikut hawa nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, melainkan setiap apa yang diperkatakan itu tidak lain daripada ialah wahyu daripada Allah yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menjadi dalil atau bukti sebab Allah sendiri yang memberi jaminan apa-apa yang Nabi sebut itu benar. Nabi tidak akan berkata satu perkara itu dengan daripada hawa nafsu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dalam satu kisah, ada satu kisah berkenaan dengan perkataan Nabi ini. Bila kita tahu Nabi ini akan berkata sesuatu yang benar, tidak akan berkata sesuatu selain daripada yang tidak benar. Benar disebutkan dalam riwayat, satu hari ada seorang perempuan tua. Perempuan tu datang berjumpa dengan Nabi SAW. Ya Rasulullah, agak-agak boleh tak aku ini masuk ke dalam syurga? Seorang perempuan tu ni berkata, secara ringkaslah ceritanya. Maka Nabi SAW pun sebut, wahai makcik, sesungguhnya tak ada orang tua kat syurga. Maka makcik ini tadi pun, orang tua tadi pun menangis sekuat-kuatnya, sedihlah. Maka sebab apa? Sebab seolah-olah Nabi kata dia tak masuk syurga. Seolah-olah dia itu tidak masuk syurga. Maka Nabi kemudian pun senyum. Bukan begitu, makcik, jangan sedih. Nabi bagi tahu perkara yang benar. Walaupun bergurau ni, Nabi nak bergurau sebenarnya. Memanglah tak ada orang tua dekat syurga. Sebab nanti bila semua orang dihimpunkan dalam syurga, di dalam syurga nanti Allah SWT akan jadikan setiap orang dalam keadaan muda.
dalam keadaan muda. Disebutkan dalam satu pendapat, orang lelaki akan dalam keadaan umur dia di antara umur 30 ke 40 tahun. Bagi seorang perempuan, ketika mana dia berumur belasan tahun, 18, 20 tahun ataupun awal 20 tahun. Itu sahaja orang-orang sifat fizikal penghuni syurga. Umur mereka bagi lelaki 30 ke 40 tahun, perempuan 18, belasan tahun ke awal 20 tahun. Maknanya muda remaja. Maka Nabi kata, insya-Allah boleh masuk syurga, tetapi bukan dalam keadaan tua macam ni. Allah SWT akan bangkitkan dengan sifat macam tadi tu, jadi muda remaja. Jadi maka bila makcik tua tadi tu pun dengar penjelasan Nabi, barulah senyum balik, gembira. Oh, macam tu rupanya. Baik, tengok, walaupun dalam keadaan Nabi nak bergurau, ada ilmunya di situ, dan juga Nabi akan berkata benar. Nabi tak bohong, Nabi tak tipu. Memang Nabi bagi tahu tak ada orang tua dalam syurga. Cumanya makcik tu tadi yang tersalah faham. Bila diterangkan, barulah makcik tu gembira dan senyum. Makanya ulama sebut, walaupun Nabi bergurau pun, gurau itu ialah wahyu daripada Allah SWT, nak mengajarkan manusia berkenaan dengan perkara-perkara dalam urusan agama Islam. Okay, baik. Kita akan sambung satu lagi slide, insya-Allah, sebelum kita habiskan kelas, dan lain-lain kita akan sambung pada hujung minggu nanti. Okey, baik, seterusnya Ustaz nak minta siapa pula sekejap jangan risau, tak perlu angkat tangan, Ustaz akan pilih yang jarang-jarang baca. Aziz dah lah, Aziz asyik angkat tangan. Aziz banyak kali dah baca, Aziz. Saya Ustaz. Kawan-kawan lain pun dah boring dengar. Sabar. Okey, baik, Ustaz nak minta. Lama dah Ustaz tak dengar suara Ikhwan. Ikhwan boleh baca, Ikhwan? Saya. Ikhwan walaupun rumah dekat dengan Ustaz tak pernah nampak pun Ikhwan. Boleh? Nampak? Mana boleh keluar Boleh? rumah kan, betul tak Ikhwan? Lalu Ustaz jogging, naik basikal lalu depan rumah awak tak keluar rumah pun Ikhwan. Ustaz jogging, naik basikal lalu depan rumah awak tak keluar rumah pun Ikhwan. Saya rumah je Ustaz. Okey, tak apa Ikhwan, silakan baca dalil akli. Okey, tak apa Ikhwan, silakan baca dalil akli. Dalil akli jika Rasulullah menyampaikan ajaran Islam mengikut hawa nafsu, maka ajaran Islam tidak terpelihara jinnya, kesuciannya. Okey, baik, terima kasih Puan. Okey, baik, tengok dalil akli, dalil bukti akal yang kita boleh fikirkan secara logik. Maka jika Rasulullah SAW menyampaikan ajaran Islam mengikut hawa nafsu, maka ajaran Islam tidak terpelihara kesuciannya. Logik je, simple je. Kalau Nabi lah tidak terpelihara apa yang Nabi sebutkan, maka belum tentu apa yang disampaikan itu betul. Apatah lagi kalau seorang itu mempunyai hawa nafsu, ada kecenderungan dewi. Hawa nafsu ini adalah apa yang dikehendaki oleh hati, yang boleh jadi betul, boleh jadi lagi tak betul. Ada nafsu kita ini nafsu yang baik, ada nafsu yang tidak baik. Jadi kalaulah nafsu yang tidak baik, sebagai contoh, kita nak buat apa-apa ikut atas sesuka hati kita. Pegang perkataan sesuka hati. Maksudnya kalau kita buat sesuka hati, apa-apa saja kita boleh buat. Betul tak? Kalau tak ada sifat malu. Sebagai contoh, datang sekolah, kita dah ada peraturan dah ni. Tapi kalaulah kita buat sesuka hati kita kat sekolah, datang bawa tilam, bawa PlayStation, bawa telefon ke sekolah, ikut suka hati kita, adakah kita akan jadi untuk belajar? Tak jadi belajar tu. Apatah lagi itu melanggar peraturan. Maka bila buat sesuka hati ini benda yang berbahaya, ataupun benda yang akan merosakkan. Maka begitu juga apatah lagi dalam nak mengajarkan, menyampaikan wahyu daripada Allah, nak menyampaikan dakwah kepada umat manusia, maka tidak boleh, apatah lagi mustahil seseorang Nabi itu akan mengikut hawa nafsu. Apatah lagi tidak berkata benar dalam menyampaikan ajaran Islam.
Baik. InsyaAllah Ustaz Aziz, sekadar itu saja kelas kita pada petang ini. Nanti dalam kelas yang seterusnya kita akan sambung lagi berkenaan dengan sifat al-amanah, kemudian sifat at-tabligh, menyampaikan, dan yang terakhir nanti sifat al-fatanah. InsyaAllah. Baik Ustaz Aziz, sekadar itu saja untuk kelas pada petang ini. Wallahu ta'ala alam. Ada masa lebih kurang dalam 2 minit lagi. Ada sesiapa nak tanyakan soalan? Silakan. Tak ada. Ada. Tak ada. Tak ada, Ustaz. Soalan apa Aziz? Ada orang tutup Ada kamera. orang apa Aziz? Tak. Ada ke? Tak adalah. Okey je. Imam Hafiz yang tutup kamera. Ali yang tak buka daripada tadi. Alhamdulillah 25 orang stay sampai habis kelas. Ustaz ucapkan tahniah. Jadi Ustaz harap benda ni berterusan. Bukan waktu kelas Ustaz sahaja petang ini dan bukan waktu kelas Ustaz Azri saja. Dengan kelas mu'alimah lain pun Ustaz harap macam ni ya. Ustaz minta sangat semua murid-murid insya-Allah belajar Siti yang salih dan salihah, teruskan usaha macam ni. Ini yang bagus. Ini adab yang sangat bagus. Bila awak beradab dan juga berakhlak dalam belajar, insya-Allah ilmu awak dapat, keberkatan ilmu pun awak dapat. Ingat Ustaz selalu sebutkan tu. Ilmu awak dapat, keberkatan ilmu pun awak dapat. Sebab apa? Sebab ada setengah orang dia dapat ilmu, dia pandai. Tetapi belum tentu dia dapat keberkatan ilmu. Berapa ramai orang di luar sana yang pandai, yang ada ilmu tetapi menggunakan ilmunya untuk benda yang salah. Apatah lagi kalau ada ilmu tetapi ilmu tu dia tak diamalkan. Makanya lebih penting lagi ilmu itu insya-Allah baguslah kalau awak dapat. Lebih besar lagi kalau awak dapat keberkatan ilmu. Berapa ramai yang di luar sana mungkin tidak pandai, tetapi dengan sebab keberkatan ilmu, maka keberkatan itu menjaga urusan diri dia. Daripada dia bekerja, dia berkeluarga, berkejaya, rezeki melimpah ruah, dan lain-lain lagi. Jadi, insya-Allah Ustaz harap bagus kekalkan macam ni. Ustaz ucapkan tahniah kepada semua. Baik, boleh tepuk dada masing-masing. Pujuk diri. Alhamdulillah. Alhamdulillah, boleh teruskan lagi. Dan Ustaz mengharapkan juga dalam kelas-kelas mu'alimah lain dan juga ustaz-ustaz yang lain. Baik, wallahu a'lam. Kalau tak ada soalan lagi, insya-Allah kita sambung dengan kelas seterusnya dan kita tangguhkan kelas kita pada petang ini dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu ta'ala a'lam.